Part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku dimanapun kalian berada. Semoga yang tengah tengok video saya ini dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dipermudahkan segala urusannya. Oke, di sini ada sahabat Malaysia kirim sebuah video, tapi sebenarnya saya udah lihat video itu. Kebetulan video itu lagi viral juga di Indonesia. Jadi ketika timnas Indonesia melawan timnas Vietnam, ketika diputarkan lagu Indonesia, ternyata salah. Malahan yang diputarkan itu lagu Malaysia. Tapi tak perlulah dibesar-besarkan. Kebetulan kan rupa kita sama, kita serumpun, makanan hampir sama. Jadi kalau mereka salah, ya wajar. Kecuali yang tengah bertanding ini Mat Saleh diputarkan lagu Malaysia, itu tidak nyambung. Lah kita kan serumpun, nama juga manusia, tidak luput dari kesalahan atau kesilapan. Oke, kita akan putarkan sedikit ya. Saya udah lihat videonya. Oke, langsung play aja, 3 play. Tapi Indonesia kalah loh, 4-0 dibantai. Aduh ya, tidak bisa diharap lah. Langsung terkejut mereka. Kok bukan lagu Indonesia? Langsung protes, salah. Ya wajar lah ya. Manusia tidak luput dari kesalahan. Jangan dibesar-besarkan. Kita kan lagi damai nih. Sekarang ini lagi damai nih Indonesia dan Malaysia nih. Sekali lagi saya ulang, rupa kita sama. Jadi mereka salah sangka, mungkin itu dari Malaysia juga. Kecuali mereka itu Mat Saleh diputarkan lagu Indonesia atau lagu Malaysia. Nah, itu jadi pertanyaannya. Melencengnya jauh ya kan, keluar jalur. Oke, next di sini ada saudara dari Malaysia namanya M Dani SHF05. Dia send sebuah link video, judul atau tajuknya ialah 10 film tempatan terkenal yang paling tinggi kutipannya dalam, bisa ditebak lah, 3 animasi, Ipin Upin, lepas tuh Izan Ali, lepas tuh Bobo itu masuk pasti, lepas tuh Munafik, bisa ditebak, tapi kalau sisanya tidak tahu ya. Oke, kita akan lihat seperti apa. Oke, langsung play, 3 play. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan. Ini macam suaranya Fakta Channel. Karena suaranya khas. Sebelumnya saya kan udah buat video reaction. Komen saja dekat bawah. Iya kan, Fakta Channel. Di Malaysia, filem pertama yang diperkenalkan kepada umum adalah pada tahun 1898 apabila pihak Inggeris menayangkan sebuah filem dokumentari berita yang berjudul Diamond Anniversary Celebration of Queen Victoria. Filem itu telah menjadi pencetus kepada pembinaan pawagan pertama yang dibina di Singapura pada tahun dulu kan Singapura masih Malaysia ya, belum terpisah. Bermulalah pengeluaran filem-filem Melayu. Ya film Piramli memang legend. Sehingga kini saya tengoknya tergelak-gelak nih, ketawa-ketawa ngakak. Di dalam video kali ini, Fakta akan senaraikan filem Malaysia yang paling terkenal sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Kutipan tertinggi 10 filem Malaysia yang terkenal sepanjang zaman. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. KL Special Force. Filem ini merupakan sebuah filem aksi. Ya, saya tahu. Jap. Saya pernah ngereaction ini KL Special Force. Pemainnya itu Samsul Yusof sama Fatah Amin. Dulu saya ngereaction sama sahabat saya namanya Diki. Di channel yang satunya lagi kena delete. Aduh, padahal banyak kenangannya di situ kawan-kawan. KL Special Force ini salah satu film laris di Malaysia. Oke. Paham. Oke, kita play lagi, 3 play. Arhan Syafiq Yusof. Pernah saya ngereaction kan sama sahabat saya. Dan diterbitkan oleh Scope Production. Scope mah bagus-bagus, gepa-gepa filmnya. Munafik dia keluaran dia. 2018. Ya kan? Udah lama. Oleh pelakon-pelakon terkenal seperti Datuk Rosyamno,
Fatah Amin dan Syamsul Syamsul Yusof. Yusof, yes. Filem ini mengisahkan tentang sekumpulan unit khas polis diraja Keren Malaysia ya. yang dikenali Dia syutingnya di sebagai tengah Special kota Force, Kuala berusaha Lumpur. untuk melumpaskan kumpulan perompak yang dikenali sebagai geng anarkis yang merompak Bank Damofar. Filem yang setanding dengan filem aksi Hollywood ini Wow. berjaya meraih kutipan sebanyak 12.1 juta ringgit dalam masa 4 minggu tayang. Jap, kalau dirupiahin 12 juta berapa itu? Berapa sejuta aja? 3 miliar, 4 miliaran lah. Oh. Dia syuting di tengah bandar KL. Luar biasa. Saya udah pernah reaction ya. Oke, kita play lagi, sudah 3 play. Tayangan. Wow, bagi Pak Tau. Nah, ini saya pernah reaction. Sebab pengarah dia merupakan antara pengarah favourite Pak Tau yang memang terkenal dengan plot twist dalam setiap filemnya. Buat pertama kalinya saya buat Syafiq Yusof. filem yang sepenuhnya serius. Filem ni sedikit sebanyak mengingatkan Pak Tau pada filem Jackie Chan, New Police Story. 9. Ola bola. Olah bola. Siapa peminat bola sepak? Korang mesti tahu cerita Ola bola kan? Saya tidak tahu. Ola bola merupakan sebuah filem drama sukan Malaysia. Oh, 2016 tahun sudah 2016 lama. Yang diarahkan oleh Chiu Keng Guan dan diterbitkan oleh Astro Shaw. Astro memang gepak-gepak keluarannya. Ola bola ini mengisahkan mengenai kegemilangan pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia sewaktu berjaya memasuki Sukan Olimpik Moskow pada tahun 1980 yang dibintangi oleh Jessie Chi, Saran Kumar Manukaran, Marianti, Katrina Ho, Ron Palare. Oh, Hanafi, John Palare emang Frankie. famous, saya tahu. Filem yang diilhamkan dari kisah benar ini. But now I realise nothing. Berjaya mendapat kutipan sebanyak 16.4 Wow, 16 juta. dalam masa 16 juta. 9 hari. Lepas tengok cerita ni, rasa macam nak jadi pemain bola pula. Jap, yang tadi yang pertama yang KL Special Force tadi bukan 2 juta akan tetapi 12 juta, salah hitung. Bukan 4 miliar, akan tetapi kurang lebih 34 miliar. Ini 16 juta, berarti berapa ya? Gila, jangan dihitung lah. Pusing kamu Sunan. Pasti pening kalau aku hitung-hitung. Besar lah kutipannya, ya Allah. Oke, kita play lagi, sudah 3 play. 8. Abang Long Fadil 2. Abang Long Siapa Fadil. yang Oh, tak tahu pemain cerita ni? itu Memang Syamsul Yusof. ketinggalan zaman. Syamsul Yusof, saya tahu pemainnya. Saya tahu. Abang Long Fadil 2 yang diarahkan oleh Syafiq Yusof ini merupakan filem aksi komedi yang dibintangi oleh pelawak kesukaan Pak Tau, iaitu Zizan Raza. Ya, Zizan Raja, Syamsul Yusof kalau tak silap ya. Filem ini berdasarkan watak dari filem KL Gangster dan kesinambungan kepada filem 2014 Abang Long Fadil. Cerita ini mengisahkan tentang Fadil yang telah disalah anggap sebagai seorang pembunuh. Saya tahu ya kawan-kawan, karena saya pernah ngereaction lagunya. Lagunya itu yang nyanyi itu Syamsul Yusof, di dalamnya lepas tuh adalah rapper kalau tak silap itu. Tahun 2000 berapa saya ngereaction? Tahun 2018 atau 2019 saya ngereaction lagu Abang Fadil ini. Bukan Abang Fadil, Abang Long Fadil ini. Pemainnya itu ada Zizan Raza. Tapi saya belum pernah nge-reaction filmnya. Tapi lupa lagi kawan-kawan, karena udah banyak sekali yang saya buat video reactionnya. Oke, kita play lagi, sudah 3 play. Seorang pembunuh upahan profesional bernama Tiger. Di dalam filem itu, Zizan Raja, telah famous dipaksa dia. masuk ke dalam kongsi gelap yang diketuai Taji Samprit dan anaknya Wak Doyo. Oh, Pak Doyo kenal, famous dia memang. Punya ini Pelakon nih. dalam filem ini adalah seperti Syamsul Yusof, Esi Ya kan, Rizal, Syamsul Yusof. Aceh Boce dan Syuib Sepatu Oh, yang memang main dikenali juga sebagai si Aceh. pelakon lawak yang pasti buat korang tak kering gusi. Filem yang ditayangkan pada 24 Oh, udah Ogos lama 2017 memang. ini telah berjaya mengutip 18 juta. 18.05 juta ringgit dalam masa 56 hari. Fakta tambahan, filem ini merupakan filem pertama yang dilakonkan oleh Wak Doyo. Dan senjata yang baru. Wow. Jangan cakap abang tak payung. 7. Polis Evo 2.
Oh, Filem ini mengisahkan saya tengok di Pawagam, tahu yaitu tak? Inspektor Sunny Ya, dan Inspektor memang Kai ini filmnya ditugaskan haru juga. melaksanakan misi pengintipan Si di Sam sebuah itu, pulau pemainnya terpencil Sam. di pantai timur. Bagaimanapun Sizan Rajab. situasi berubah. Saya udah tengok ya di Pawagam, kawan-kawan. Ganas, Ceritanya sudah Puteri tahu. Hafsyam Jauhari menyerang dan menawan pulau tersebut. Polis Evo 2 merupakan sebuah Udah filem tengok, aksi yang ya. diarahkan oleh Joel So dan Andre Chiu dan diterbitkan oleh Astro Shaw, Oh, iya. Surat Citra Media dan Black Flag. Filem ini dibintangi Jap, oleh SCM itu ibaratnya itu production dari Indonesia ya. SCM itu SCTV pengembangnya kan. Makanya dia ditayangkan di Indonesia. Karena di sini ada pelakon Indonesia juga si Ralinsah kalau tak silap, pelakon perempuannya ya. Jadi mereka itu syuting di suatu pulau. Jadi mereka itu berhadapan dengan seorang teroris kalau tak silap. Dan endingnya betul-betul di situ ada sedihnya, ada macam-macam campur aduk di film ini. Oh, saya suka nih film ini. Oke, kita play lagi, sudah 3 play. sama dan terdapat juga pelakon. Nah, kan ini saya tahu, saya tengok Ralin Shah, Ralin Shah. Lukok, Ayo 2 orang nih. dan Tante Ginting. Oh ya, 3 betul. Penggambaran filem yang mengambil masa 4 bulan ini telah berjaya meraih kutipan 20 juta ringgit dalam Wow. masa 17 hari. Karena ditayangkan di Indonesia juga. 6. Upin dan Ipin. Wah, Tulis jangan yang ditanya, menunjukkan jangan ditanya. memang tak sah. Saya Karena udah dalam tengok di peristiwa Pawagam. ini tak ada Upin Ipin kan? Yes. Keren ini animasinya. Upin dan Ipin Keris Yamang Tunggal merupakan filem animasi pengembaraan Malaysia tahun 2019 yang diterbitkan oleh Leskopak Production. Ya, Leskopak. Filem ini menceritakan kisah si kembar Upin dan Ipin bersama kawan-kawannya. Kosnya di juga kerajaan tinggi Loka. nih pembuatan film ini. Jangan salah loh. Raloka, kerajaan indah, melangitkan awan, berbumikan tanah. Di mana mereka dan watak cerita dongeng perlu pertahankan kerajaan ini. Daripada raja jahat yang ingin memusnahkan Ya Rataka ini. Rataka bukan sih namanya? Lupa lagi deh. filem yang telah mengharumkan nama Malaysia ini berjaya tersenarai dalam anugerah akademik atau Academy Award Wow. Oh, dia berjaya di Oscar. Padahal kan di Oscar itu kan saingannya gila itu. Ada Frozen, animasi-animasi seluruh dunia. Dan dia berjaya loh. Kan? Emang sih Upin ini kosnya juga nggak main-main nih. Untuk membuat film ini kosnya gede juga kawan-kawan. Sesuai lah ya. Bahkan syutingnya ini ada di beberapa negara dia syutingnya. Di Taiwan kalau tak silap ya. Jadi bukan satu negara dia. Ambil lokasi syutingnya, bukan lokasi syuting. Apa ya? Perekaman suaranya atau macam mana lah. Saya kurang paham juga. Oke, kita play lagi, sudah play. 20 kategori filem animasi yang terbaik. Filem animasi ini juga telah berjaya mendapat kutipan sebanyak 26 juta ringgit. Oh. Keris Yamang Tunggal juga ditayangkan di Pawagam 2 negara seperti di Singapura, Brunei, Vietnam, Indonesia, Filipina Ya. dan Amerika Syarikat. Amerika Serikat baru tahu juga. Boboiboy Movie 2. Ya, udah tahu saya. Bukan filem animasi Satu komedi lagi Agent anime Ali. Malaysia Munafik, tahun 2019 belum. yang diarahkan oleh Nizam Razak dan diterbitkan oleh Animosta Studio. Monster. Filem ini menceritakan aksi Boboiboy Tiga animasi saya udah tengok tahu tak? rakannya yang perlu menentang makhluk jahat purba yang bernama Rataka. Oh, Rataka yang ini. Sorry. Rataka yang ini. Kuat kali. Sedih saya tengoknya. Memang berampas kuasa Memang ada elemen sedihnya. Boboiboy untuk menjadi makhluk yang paling kuat untuk menguasai galaksi. Filem animasi yang terkenal dengan aksi yang hebat ini telah berjaya mencapai kutipan sebanyak 29.57 Wow, juta hampir ringgit. 30 juta. Fakta tambahan, filem ini ditayangkan secara serentak di 5 buah negara iaitu Malaysia, Indonesia, yes. Singapura, Brunei dan Vietnam, dan terdapat juga versi alih suara dalam bahasa Vietnam. Sion Cobot. Eh? 4. Agent Ali. Ya kan? Ini Dah bisa merupakan tahu. antara filem yang pernah menjadi fenomena Deng, 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 di deng, sebuah deng, deng. peringkat umur pada tahun 2019. Agent Ali The Movie Saya tengok dah 2 kali. adalah animasi perisik Malaysia
yang Tengok 2 kali. dirancang oleh Usama Zaid Yassin dan diterbitkan oleh Sedih Wow tahu Animation. filem ini tahu. Filem ini adalah filem pertama yang diterbitkan oleh Wow Animation berdasarkan siri animasi Ejen Ali yang mengisahkan tentang Ali, seorang budak lelaki 12 Oh, udah tahun tengok semuanya, yang musim menjadi 1, musim agen 2, rahsia musim Mata habis semua, saya udah tahu ceritanya. untuk merungkai misteri teknologi yang mengancam bandar Cyberraya. Cyberraya. Mempertaruhkan kesetiaan kepada Si agensinya. Alicia, Tak nak jadi ejen. Ejen Walaupun ini Alicia. merupakan filem pertamanya, Ejen Ali The Movie telah berjaya mendapat kutipan sebanyak 30.05 Wow, juta wow, ringgit. wow. Memang sangat kagum. Nah, sedih Kerana nih. filem ini Sedih mampu di bagian meletakkan ibunya. emosi yang sangat memberi kesan Yes. kepada para penonton. Di bagian ibunya memeluk itu, ya Allah. Tak nak hilang Mama lagi. Tak apa, Ali. Mama akan sentiasa dengan Ali. Aduh, masih sedih loh, lihat ini loh. 3. Pascal. Pascal Kalau korang nah. nak tahu, filem ini adalah berdasarkan dari kisah benar yang mengisahkan tentang Ya, misi saya pernah sukar buat video reactionnya lah. elit tentera laut di Raja Saya Malaysia. pernah buat video reactionnya kalau tak silap. Akan tetapi film ini tentang tentara, jadi tidak tayang di Indonesia. Pemainnya itu Hairul Azrin. Ini memang filmnya bagus, akan tetapi ini tentang tentara. Pasti kalau ditayangkan di Indonesia pasti kurang peminatnya. Tapi apa salahnya? Coba ya, siapa tahu ya kan booming di Indonesia. Oke, kita play lagi, sudah play. Tentera laut di Raja Malaysia TLDM dan pasukan khas laut yang Ya kan, dikenali sebagai si Pascal Hairul Azrin. dalam misi merampas kembali kapal dagang MV Bunga Laurel Kalau dari keren Laut filmnya ya. Somalia di Teluk Eden. Filem ini dibintangi oleh Hairul Azrin, Nah, Amar tahu Alfian, lah. Handy He, M. Taufik Hanafi, Gambit Saifullah, Hafizul Kamal dan Tibanji. Pascal merupakan sebuah filem aksi ketenteraan Malaysia. Adrian Teh, film Adrian Teh ini, direktornya. Yang diarahkan oleh Adrian Teh. Ya kan, tahu Dibuatkan saya. oleh Asian Tropical Films, GSC, Multimedia Entertainment dan Astro Shaw. Filem banyak yang juga dalam ya. masa 3 bulan penggambaran ini telah berjaya mendapat Nah, ini Adrian Teh nih. panggung sebanyak 30 juta ringgit. Wow. Untuk pengetahuan korang, demi menjayakan watak di dalam filem ini, kesemua pelakon terpaksa menjalani pelbagai latihan insentif yang amat ekstrim. Oleh itu tidak hairan jika kebanyakan aksi dilakukan sendiri oleh para pelakon. Tabiklah. Ini kalau tak silap kawan-kawan ya, kaki si Hairul Azrin itu sempat patah ya. Itu cedera bagian sininya itu. Lepas tuh film yang ibaratnya yang digarap sama Adrian Teh ini juga, saya tengok itu namanya Wira, pemainnya juga sama Hairul Azrin. Kalau di situ ya tidak terlepas ya, produsernya sama pemainnya itu, pelakonnya itu Hairul Azrin sama Adrian Teh itu tidak terlepas. Jadi kalau misalkan di situ ada Hairul Azrin, di situ ada direkturnya Adrian Teh, macam Bakara tuh. Bakara nanti nextnya itu direkturnya Adrian Teh, lepas pemainnya ada Hairul Azrin juga. Oke, kita play lagi sih, play. Tabiklah. 2. Hantu Kak Lima. Hantu Kalima, Hantu aduh. Kak Lima yang Saya udah awal tengok dikenali streaming. sebagai Hantu Kak Lima 3 merupakan Lawa ini filmnya. Malaysia 2018 Agak-agak seram sedikit. yang diarahkan oleh salah seorang daripada pengarah yang paling faktor minati, iaitu Mamat Khalid. Ini filmnya horornya Hantu Kalau Kalimah korang nak tahu, seram juga. Pengarah filem Mamat Khalid merupakan abang kepada kartunis Malaysia yang amat terkenal, iaitu Muhammad Noor atau dikenali sebagai Lat, yang terkenal dengan hasil karyanya The Kampung Boy. Hantu Kak Lima mengisahkan Nah, tentang ini, Kak Lima Hantu Kak Lima. yang baru saja berumah tangga. Lepas ini Kak Limah nak Saya streaming seram tau, seram lawa. Beradinya Kak Limah, hoi. Padahal itu belatung tuh. Ada juga kan, ada juga orang rumah macam teman ni. Apa aku tak ada. Telah ditemui mati dalam keadaan Weh, tu di seram dalam kan? kebun. Selepas kejadian itu, penduduk kampung Pisang mula diganggu roh Kak Lima. Nah, ini saya tengok nih, saya terkejut. Filem Hantu Kak Lima yang dibintangi oleh pelakon legenda terkenal seperti Awi dan Gopi ini Joy, orange, joy, apple, mangga dan jambu batu. telah berjaya mendapat kutipan
sebanyak 37 juta Wow. ringgit dalam masa 18 hari. Fakta tambahan, filem Hantu Kak Limah merupakan salah satu dari 10 filem tempatan yang mendapat kutipan tertinggi bagi tahun 2018. Teater musikal filem ini telah dipentaskan di Movie Park Animation Studios, MAPS, dari 24 hingga 31 Disember 2018. 1. Munafik 2. Ya kan? Sudah bisa ditebak. Filmnya Samsul Yusof. Ialah sebuah filem seram Malaysia tahun 2018 Yes. yang diarahkan dan ditulis Oleh ayahnya. Syamsul Yusof dan diterbitkan oleh Scope Scope Production. Production, yes. Manusia ke jalan Allah. Filem ini merupakan sambungan daripada filem Munafik 1. yang ditayangkan pada 2016. Yang menariknya, filem ini dibintangi oleh pengarahnya sendiri, iaitu Syamsul Yusof. Udah tengok kawan-kawan, gila ini Watak filmnya Ustaz memang Adam. patut sih. Kelebihan yang Allah berikan pada Adam ni akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Di samping barisan pelakon terkenal yang lain seperti Fiz Fairuz, Ya, Fis. Mari adu Adam. Maya Karin, buat bapak aku macam ni. Nasir Bilal Han, Masih belum selesai. Fauzi Nawawi, Boleh telan bulat-bulat. Apa yang kau cakap? Mawi Bisikan syaitan. dan Rahim Razali. Polis tangkap dia sebab ajaran sesat yang dia bawa. Cerita ini mengisahkan tentang perjuangan Ustaz Memang Adam sih the best film ini. yang berhadapan dengan kumpulan ajaran sesat di perkampungan yang sangat terpencil yang diketuai oleh Abu Jah. Filem ini merupakan filem tempatan yang mendapat kutipan paling tinggi di Malaysia, iaitu 48 juta ringgit. Fakta masa tengok cerita ni betul-betul geram dengan watak Yes. Abu Jah yang dilakonkan oleh Nasir Bilal Han. Nampak betul jahatnya. Anak isteri kau tu tengah menangis menunggu kau di pintu neraka. Dikatakan sambungan Munafik 3 Ya. ditayangkan pada 2020 tetapi terpaksa ditangguhkan Karena kerana COVID. pandemik dan Perintah Kawalan Pergerakan. Oke, saya mau cerita pasal film Munafik sedikit ya. Saya sebenarnya udah pernah review film ini. Film ini memang sih the best. Bahkan ketika saya tengok di Pawagam itu penuh. Jadi kursinya itu tidak ada yang kosong. Dan yang sangat menyebalkan dan tidak bisa diterka di film ini ialah kawan baik Ustadz Adam itu berkhianat. Siapa itu? Pelakonnya itu Fiz Fairuz, namanya Azman. Siapa itu? Itu paling geram. Jadi film Munafik pertama itu penggarapannya memang bekerja sama dengan PH Indonesia, yaitu MD Entertainment. Akan tetapi di Munafik 2 ini full digarap oleh Scope. Scope itu kalau tak silap itu milik keluarganya si Samsul Yusof sendiri. Kalau tak silap Munafik 2 ini penggarapan juga termasuk di dalamnya itu ayahnya Samsul Yusof. Kalau tak silap. Bahkan film ini sempat viral gara-gara ada yang rakam di Pawagam, lepas itu disebarkan. Oh, itu Samsul Yusof langsung naik berang itu. Kok ada orang susah payah buat film dengan kos yang luar biasa besarnya, direkam, lepas itu disebarkan di Facebook. Oh, langsung direport sama dia. Film Malaysia yang saya udah tengok di Pawagam yang pertama Munafik, Ejen Ali, Bobo Boy, Ipin Upin, Wira, lepas itu Polis Evo 2. 6 film Malaysia saya udah tengok di Pawagam. Tadinya mau Pascal, akan tetapi Pascal tidak tayang di Indonesia. Lepas tuh KL Special Force itu sudah tayang udah jauh hari kawan-kawan, jadi tidak sempat saya tengok. Dan tidak tahu ya tayang tak di Indonesia KL Special Force itu. Kalau Hantu Kak Limah nampaknya tidak tayang di Indonesia. Yang tayang di Indonesia ini yang ada kerjasamanya dengan Indonesianya kawan-kawan. Macam SCM tadi yang saya sebutkan. Nah itu pasti tayang di Indonesia. Macam Polis Evo 2. Lepas itu Munafik, wah peminatnya jangan ditanya sih. Makanya dia nomor 1 laku sepanjang sejarah. Kutipannya sampai 40 juta. Nggak main-main. Sebelumnya kan Samsul Yusof udah posting di IG dia bakalan ngeluarin Munafik 3. Akan tetapi COVID ini muncul, jadi ditangguhkan. Tapi mudah-mudahan lah COVID ini cepat berlalu dan Munafik 3 itu dilanjutkan ceritanya. Akankah si Azman itu, sahabat karibnya Ustadz Adam itu selamat? Kalau di situ ceritanya si Azman itu tertimpa runtuhan bangunan. Lepas itu Adam juga nampaknya sekarat di situ, entah meninggal atau entah di situ. Ceritanya macam itu, masih ditangguhkan. Mungkin ada kelanjutannya itu. Seperti apa ya kita tunggu saja teman-teman ya. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup share video saya. Jaga selalu perayaan Indonesia dan Malaysia. Kita serumpun satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.